Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan limpah kurnia Allah, dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita melakukan satu perintah, iaitu sembahyang maghrib dengan cara yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan secara berjamaah. Alhamdulillah, semoga kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula, selepas daripada kita tunai dan sembahyang maghrib, Allah Taala pilih kali yang kedua kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang dikatakan satu taman daripada taman syurga Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila lalulah oleh kamu kok taman-taman syurga, kata Nabi, farta'u, maka hendak duduklah oleh kamu. Jadi sahabat pun tanyalah Rasulullah, ada ke taman syurga di atas dunia ni? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dan ialah halqatuz zikri, dan kita boleh duduk dalam majlis zikir mengingatikan Allah. Kata ulama, termasuk dalam majlis zikir ialah majlis yang kita bicara tentang hukum hakam, perkara yang halal yang haram, cara yang kita nak membetulkan ibadah kita, daripada sembahyang kita, daripada muamalat jual beli kita. Majlis itu pun dikatakan majlis zikir dan termasuk dalam taman-taman syurga. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, lagi pula tak rugi orang yang duduk selepas daripada sembahyang maghrib. Kalau sekiranya tak ada majlis ilmu sekalipun, lepas daripada kita sembahyang maghrib, sambil-sambil duk menunggu iktikaf dalam masjid, duk tunggu nak sembahyang isyak ni, Allah Subhanahu wa taala bagi pahala semacam mana kita duduk sembahyang. Dan juga para malaikat itu berdoa kepada Allah. Malaikat ni duduk berdoa kepada orang yang duduk dalam masjid, ambil lepas daripada maghrib sampai masuk isyak. Malaikat berkata, Allahumma ghfir lahu, ya Allah, Aka ampunlah si fulan bin fulan ni, ya Allah. Itu makna besar. Dan sebab tu kalau sekiranya kita duduk dalam majlis ilmu ni, lagi besar ganjarannya. Dan semoga dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambungkan kitab kita, Safinatun Najah, yakni kita bicara tentang arkanus salah. Faslun, kata musannif, ini suatu pasal. Satu pasal dia dalam kitab ni, ya, ada kitabun, ada faslun, ada far'un,
ada tambihun. Tu dia dalam kitab tu dia ada. Mana? Faslun, ini suatu pasal. Arkanus salati 17. Bermula rukun-rukun sembahyang itu ialah ada 17. Ada 17 perkara. Rukun sembahyang ada 17. Tu dia. Nah, baik. Apa makna rukun? Kita ambil pengertian rukun tu apa dia? Dan apa beza di antara rukun dengan syarat? Nah, rukun ni makna nak jadi sembahyang tu kena ada dia. Nah, ma yatawaqqafu alaihi wujudus syai'. Barang yang terhenti di atasnya, di atas barang oleh nak ada satu benda. Wa kana juz'an min haqiqatihi. Dan adalah dia tu satu juzuk daripada diri benda tu. Itu makna rukun. Maknanya nak jadi sembahyang kena ada 17 perkara. Kena ada 17 perkara ataupun 17 rukun ni. Cukup 17 rukun, maka sempurnalah sembahyang dia. Kalaunya tidak cukup, tak ada satu mana-mana daripada 17, maka tak jadi sembahyang. Tersebab tu rukun dia tak boleh kita nak ganti dengan sujud sahwi. Nah, sebab tu kita kena jagalah, awasilah sembahyang kita ni supaya sempurna sembahyang kita, cukup 17 rukun. Maka rukun sembahyang di sini dia kata 17. Itu i'rab jadi khabar dia, dan arkan mubtada 17 tu khabar. Kalau kita mengaji dalam nahwu ni, dia khabar ni hukum dia rafa'. Tapi kenapa baca 17? Ni kalau kaedah kita isim adad, apabila dia murakkab, dia wajib bina di atas fat. Nah, al-adadul murakkabu, nah isim adad apa dia bersusun, wajabal bina'u 'ala al-fathi fi sadri wal ajuz. Ya tak boleh kita nak baca rafa' semata, tak boleh. Sini dia bina 'ala al-fathi. Itu mengikut cara kaedah nahwu. Nah, 17 rukun. Baik. Tu dia. Lepas tu kita duk dengar kata 13 rukun tu hak mana? Kata rukun semayang 13 rukun atau setengah 13 rukun, mari sini 17 rukun, hak mana satu dia hak tular tu lah. Tapi cara bilang ulama tu dia bilang tak sama. Ulama ni dia bilang rukun sembahyang 17. Ulama ni dia bilang rukun sembahyang tu 13. Sebab apa 13? Sebab dia bilang rukun tumakninah tu satu sekali ya. Padahalnya tumakninah tu ada dalam sembahyang tu banyak kali. Ada 4. Nah, jadi ulama yang mengatakan rukun sembahyang itu 13. Dan semacam mana dalam kitab di dalam kitab apa ni? Dalam kitab Minhaj bagi Imam Nawawi, dalam kitab Muharrar bagi Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, dia kata 13 rukun. 13 rukun dia bilangkan tumakninah tu satu. Dan orang panggil khilaf lafzi ya begini. Nah, adapun di sini dalam kitab kita ni dia bilang 17 rukun. Dia bilang 17 rukun ni, dia bilang tumakninah tu 4. Satu rukun satu. Jadi 4, dia bilang 4 situ. Jadi tambahlah, dia tambah 4 pula, 13 tambah 4 jadi 17 rukun. Dia faham dah? Takut dia kata hak mana satu pula, tu 17. Mari sini ngaji kitab Musalli ada 13. Tu dia baik. Itu makna rukun. Kita boleh faham rukun. Makna nak jadi dia kena ada dia. Nak jadi satu benda kena ada dia ni. Maka benda tu orang panggil rukun. Tak kira rukun apa-apa. Rukun sembahyang ada 17. Rukun lain tak. Baik. Adapun syarat. Syarat ni pun ma yutawaqqafu alaihi wujudus syai'. Wa kana kharijan min haqiqatihi. Wa kana kharijan an haqiqatihi. Dia kata syarat ni nak ada satu perkara kena ada dia juga.
tetapi dia itu bukan diri benar. Contoh syarat nak sah sembahyang tu apa dia? Syarat nak sah sembahyang kena bersih, kena ada wuduk. Wuduk ialah syarat bagi nak sah sembahyang. Nak jadi sembahyang kena ada wuduk. Nampak? Tapi wuduk itu bukan diri sembahyang. Wuduk tu bukan diri sembahyang. Tu dia. Nampak? Itu makna beza di antara rukun dengan syarat. Baik. Sebab tu setengah mazhab dia bilang kata niat tu syarat bagi sah sembahyang. Ada setengah mazhab dia bilang kata niat itu syarat bagi sah sembahyang. Sebab tu ada setengah orang tu dia niat belum daripada sembahyang. Belum pada sembahyang tu dia niat dah. Mari-mari takbir Allahu Akbar. Dia tak niat dah sebab dia niat dah. Tu dia. Itu mazhab bukan mazhab kita Syafi'i. Ada setengah daripada mazhab Hanafi. Maka dia bilang kata niat itu syarat bagi sah sembahyang. Sebab tu boleh dia niat di rumah dia nak berjalan mari masjid dia niat dah. Dan masuk-masuk dia tak ada niat dah. Dia takbir selalu dah. Adapun dalam mazhab kita Syafi'i, sebab apa tak boleh kita nak niat sebelum daripada takbir? Kerana ulama dalam mazhab Syafi'i dibilangkan niat itu satu rukun. Dibilangkan niat itu satu rukun daripada rukun sembahyang. Makna rukun sembahyang kena masuk sembahyang dulu, kena takbir. Apabila masuk sembahyang takbir tu baru niat. Kena niat dalam sembahyang sebab niat itu dikatakan rukun. Orang panggil diri sembahyang dah. Apabila diri sembahyang kena masuk dalam sembahyang, kena takbir dulu baru boleh kita niat. Ini mengikut pendapat di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nampak dah? Baik. Ada 17. Al-awwalu, yakni ar-ruknul awwalu, bermula rukun yang pertama daripada 17 rukun itu ialah an-niyatu, ialah niat. Itu dia. Berdasar dengan hadis dalil kata wajib kita kena niat, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya nak sah sihatul a'mal, sahkan amalan kita itu binniyat, dengan niat. Itu dia. Baik. Dia kata setengah daripada rukun sembahyang itu ialah niyatu fi'liha bil qalbi. Niatkan memperbuatkan sembahyang tu dengan hati. Yang iktibar tu hak kita ingat dengan hati kita tu. Adapun yang kita bertutur kita sebut usalli, itu orang panggil dan supaya nak mudah nak menolongkan niat kita. Kalau kata kita usalli sahaja tetapi hati kita tak niat, maka tiada sah tiada sah sembahyang kita. Itu dia. Sebab yang diiktibar tu benda yang kita niat. Baik, tengok. Dia kata fala yakfin nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi. Maka tiada memadailah, yakni pada niat tu tak memadai oleh bertutur dengan dia, dengan niat ma'a ghaflatil qalbi, serta kita lupa dalam hati kita ni. Kita kata saja usalli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir tak ada niat dah. Tak niat kata saja aku sembahyang fardu maghrib, cuma kita sebut di mulut saja. Maka sembahyang tu tidak diiktibar. Tidak iktibar sebab tak ada niat. Itu dia. Lalu tu niat ni kena menyertai dengan perbuatan kita. Ta'rif niat ialah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Kita qasdkan sesuatu serta kita buat benda tu. Itu dia. Malaikat masalah niat puasa. Diistisnakan masalah niat puasa kena niat sebelum daripada fajar. Itu masalah puasa diistisnakan. Hak lain daripada tu niat ni kena serta dengan perbuatan.
Dan kita kena serta dengan perbuatan. Dan mula di mana sembahyang? Mula di takbir. Maka di situlah mula yang tempat yang kita kena niat. Maka dalam kitab lain dia sebut pula niat tu terbagi pada beberapa perkara. Yang kita ada niat semua ni orang panggil niat urfiyah. Urfiyah ni makna kita jatuhkan niat di antara Allah dengan akbar. Apabila mula kita sebut Allah, di situlah kita nak niat. Tu dia. Allahu akbar. Di antara Allah dengan akbar, situlah kita kena niat. Maka niat ni pula dia terbagi ibadat tu. Kalau sembahyang, kita ada bicara masalah sembahyang, kita niat sembahyang. Sembahyang ni dia ada sembahyang fardu, dia ada sembahyang sunat yang ada sebab, ada sunat yang ada waktu, dan ada sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak ni mana sunat yang tidak ada waktu dan yang tidak ada sebab. Itu dia. Baik. Kalaunya sembahyang ni sembahyang fardu, sembahyang fardu yang bukan sembahyang Jumaat, yang lain daripada sembahyang jamu' dan qasar. Sembahyang fardu yang bukan yang lain daripada sembahyang Jumaat dan yang lain daripada sembahyang qasar, maka mesti dia kena ada 3 rukun niat. Mesti dia kena ada 3 rukun niat. Yang pertama qasad, yang keduanya ta'arud, yang ketiganya ta'ayyun, ataupun kita cakap ta'yin, ta'arud, ta'yin. Kalau bahasa Arab panggil ta'arud, ta'ayyun. Qasad ni mana hati kita ingat sahaja aku sembahyang, sengaja aku sembahyang, itu qasad. Ta'arud fardu. Ta'arud tu kena ingat kata fardu, sahaja aku sembahyang fardu. Ta'ayyun kena menentu waktu, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, menentu. Itu panggil ta'ayyun. Maka tiga ni apa panggil rukun niat. Kena ada 3 ni. Qasad, ta'arud, ta'ayyun. Mana sahaja aku sembahyang zuhur, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 3. Kalau kita tak ada ta'arud, maka tiada sah. Niat tiada sah. Apabila niat tak sah, sembahyang pun tak sah. Macam mana tak nak ta'arud? Sahaja aku sembahyang zuhur, 2 ya ada. Sahaja aku sembahyang zuhur, nampak tak? Jadi tak ada fardu, maka sembahyang tu tiada sah, sebab tidak ada ta'arud di dalam niat dia. Tu dia. Dan dia tak serupa masalah puasa. Masalah puasa, walaupun kita tak kata fardu sekalipun, masalah puasa, kita niat puasa Ramadan, sahaja aku puasa esok hari Ramadan, sah dah niat kita. Puasa kita memadai. Walaupun kita tak niat kata sahaja aku puasa esok hari fardu Ramadan, kita tak bubuh fardu Ramadan sekalipun, masalah puasa sah niat. Sahaja aku puasa esok hari Ramadan. Sebab apa? Sebab puasa Ramadan tak ada sunat, semua tu jadi fardu belaka. Nampak? Adapun masalah sembahyang, kena bubuh fardu. Kenapa? Kerana ada masalah yang boleh jadi sunat ada. Masalah sembahyang fardu tapi hukum jadi sunat. Semacam mana orang sembahyang i'adah. Contoh dia sembahyang. Dia sembahyang tunggu orang tak ada, dia sembahyang seorang dia. Lepas pada sembahyang seorang, baru orang datang masjid. Nak sembahyang zuhur ataupun apalah, zuhur ke asar ke maghrib ke isya ke subuh, tak kira lah. Rugi dia sembahyang seorang, dapat 1 pahala. Dia nak ambil pula fadilah jemaah tadi, dia sembahyang sekali lagi zuhur dia. Maka sembahyang zuhur yang kedua tu jadinya sunat. Sebab tu sembahyang fardu ni ada masalah yang boleh jadi sunat. Lalu tu ulama telah menghukum kata wajib dia kena mendatangkan fardu dalam niat sembahyang fardu ni. Boleh faham tak tu? Dia faham tak? Tu dia. Sebab tu kena ada 3. Kalau sembahyang fardu lain daripada Jumaat, lain daripada sembahyang qasar. Kena ada qasad, ta'arud,
ta'ayyun. Qasad ni mana? Sahaja aku sembahyang. Nah, ta'arud fardu. Ta'ayyun asar, zuhur, maghrib, isyak, subuh. Adapun makmum kerana Allah 3 rakaat 4 bilang itu sunat. Itu dia. Kalau sembahyang tu Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat dia kena tambah satu lagi dalam niat. Orang panggil ta'yinu nafsihi. Ta'yinu nafsihi kena menentukan diri kita ni jadi apa? Kita makmum ke kita imam? Nah, sahaja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat makmum. Tu. Kena niat. Kalau kita makmum kena kata makmum, niat dalam hati tu makmuman lillahi taala. Walaupun jamaah tu ada orang perempuan mari sembahyang Jumaat juga, pun dia kena ta'yin nafsihi juga. Itu dia. Sebab Jumaat itu wajib berjamaah. Jumaat ni kena jamaah. Maka nak hasilkan jamaah kena niat dia tu makmum. Imam pula kena niat dia tu imam. Kalau sembahyang biasa dia tak niat imam pun tak apa, tak mana sah sembahyang dia. Sembahyang maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, dia sembahyang Allah sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Dia jadi imam, tapi dia tak niat imamah, dia tak niat kata dia tu imam, sembahyang dia sah, tetapi dia tu tak dapat fadilat jamaah. Kalau dia sembahyang Jumaat tapi dia tak niat kata dia tu imam, maka tiada sah Jumaat dia. Supaya juga makmum ni, kalau dia tak niat kata dia tu makmum masalah sembahyang Jumaat, maka tak boleh. Dan juga masalah kena niat tambah satu lagi sembahyang qasar. Sembahyang qasar ni apa makna qasar? Kita memendekkan. Dan sembahyang qasar ni orang panggil ada rukhsah. Ada rukhsah, ada kelonggaran. Hukum syarak dia ada longgar. Sembahyang 4 yang kita boleh buat 2 tapi ada sebab dia. Dan setengah daripada sebab yang musafir, yang mubah, musafir yang harus dia boleh sembahyang qasar. Sembahyang qasar ni pun dia dalam takbir dia kena niat juga qasar, mesti kena mendatangkan qasar. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat, baru sah sembahyang dia. Dia kena belajar jugalah sembahyang qasar yang kita selalu duk musafir ni. Tapi orang panggil rukhsah, ada kelonggaran, makna boleh kita memendekkan sembahyang. Yang 4 saja, dan sembahyang yang ada 4 rakaat boleh kita qasar. Adapun sembahyang lain pada 4 rakaat 3, 2 tak boleh qasar. Itu dia. Lepas tu tengoklah pula musafir tu. Musafir kita tu nak qasar tu musafir yang mubah, musafir yang harus. Kalau musafir tak harus tak boleh. Tak boleh nak qasar, tak boleh nak jamak. Contoh dia niat di rumah dia nak musafir nak musafir. Maka musafir perjalanan dia tu mesti musafir yang jauh. Musafir yang jauh. Musafir jauh ni makna 2 marhalah. Sehingga lebih daripada 2 marhalah. Jadi barulah dibenarkan dia tu dan qasar dan jamak. Itu dia. Kalau musafir dekat tak boleh. Musafir dekat tak sampai 2 marhalah maka tak boleh jamak dan qasar. Lagi pulanya kalau musafir itu maksiat. Maksiat macam mana? Maksiat dia terbagi pada 2. Ada maksiat bis safar, ada maksiat fis safar. Itu dia. Maksiat bis safar ni macam mana? Dia niat di rumah dia nak pergi musafir satu tempat tu, dia nak buat maksiat. Niat di rumah dia ada, maka dalam perjalanan dia tu walaupun jauh, maka hukum syarak tak benar dia tu sembahyang qasar dan jamak. Kerana dalam musafir dia tu nak buat maksiat. Itu orang panggil maksiat bis safar. Kalau maksiat fis safar, tu boleh. Macam mana? Dia niat di rumah dia nak pergi tengok anak dia, nak pergi ziarah orang sakit, perjalanan tu jauh lebih daripada 2 marhalah. Tiba-tiba sampai di tengah-tengah jalan berlaku maksiat. Hak tu boleh lagi, ada rukhsah lagi, boleh dia jamak, boleh dia qasar. Kerana maksiat fis safar orang panggil. Tu kena belajar bab lain pula itu dia. Itu niat. Yang pertama ialah an-niyatu. Sebab tu niat dia kira di hati ni. Mahallun niat ialah al-qalbu. Tempat niat ialah hati kita. Kalaunya kita mulut kita kata lain,
Tapi hati kita kata lain. Dia ni iktibar mana? Iktibar hati kita ni. Contoh, kita nak sembahyang zuhur. Kita tahu nak sembahyang zuhur, tapi mulut kita sembahyang asar. Usalli fardal asri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kita sembahyang zuhur ni, Allah. Tapi niat kita sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah. Akbar. Nah, maka sah niat dia. Walaupun mulut dia kata sembahyang asar, tapi yang iktibar hak hati dia. Nampak tak tu? Itu dia. Tu makna wala yadurrun nutqu bi khilafi ma fihi. Maka tiada jadi mudaratlah oleh bertutur ya, dengan menyalahi barang yang ada padanya. Ya, kita kata lain tapi niat lain. Dia iktibar hak niat dalam hati kita. Falau nawa fardan, maka jikalau meniatlah ia seorang akan fardu, wa nataqa bi khilafi, tapi dia bertutur menyalahi sunat, dia tutur ni sembahyang sunat tapi hati dia niat sembahyang fardu, maka sah niat dia. Baik. Misal dianya ka'anna wa zuhrah wa nataqa bil asri kanatil ibratu bima nawahu. Seperti bahawa niat ia seorang nak sembahyang zuhur, dia niat akan sembahyang zuhur tapi dia sebut di mulut dia sembahyang asar, maka sah niat dia. Ia iktibar tu iktibar hak hati kita niat. Tu dia ni. Baik. Habis kata. Lepas tu dia apa ni? Tu niat tu makna semasa kita takbir. Allahu Akbar. Mana nak jatuh di juzuk mana-mana pun tak kira. Itu panggil niat urfiyah. Tu dia. Dia hak kamaliyah. Hak kamaliyah makna ngam-ngam. Kita takbir dengan niat. Selesai niat tu selesai akbar. Allah, hamula niat saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah akbar. Itu panggil kamaliyah. Hak sempurna tu. Tu dia. Kalau kita niat di antara tu orang panggil urfiyah. Tak apa juga. Dah. Mana kita jatuh niat kita di antara Allah dengan akbar. Baik. Al-thani, yani ar-ruknus tsani, bermula rukun yang kedua daripada 17 rukun ialah takbiratul ihram. Ialah takbiratul ihram. Tu dia. Nah, sebab apa dia dipanggilkan takbiratul ihram? Ihram tu mana haram tu lah. Maka dengan sebab takbir, dan takbir itulah yang jadi sebab pada haram barang yang halal di luar sembahyang. Nah, sebelum pada sembahyang kita boleh makan. Sebelum pada sembahyang kita boleh minum. Sebelum pada sembahyang kita boleh bergerak anggota besar kita 3 kali nak 100 kali pun tak apa. Nak bercakap pun tak apa. Tapi apabila dia takbir Allahu Akbar, maka benda halal di luar belum pada dia sembahyang tu haram. Dia nak makan tak boleh, dia nak bergerak anggota besar 3 kali turut-turut tak boleh, dia nak minum tak boleh, nak bercakap pun tak boleh. Sebab apa tak boleh haram tu? Dengan sebab takbir tadilah. Lalu itulah ulama dia letak nama takbiratul ihram. Orang panggil takbiratul ihram tu kerana sebab takbir itulah yang mengharamkan barang yang halal sebelum daripada sembahyang. Nampak tak? Itu dia. Baik. Takbir ni orang panggil lafaz khas. Ada lafaz tertentu sahaja. Nah, apa dianya takbir ni? Ialah lafaz Allahu Akbar. Itu lafaz takbir. Hak lain tak boleh. Nah, nak ganti lafaz Allah dengan lafaz Ar-Rahman tak boleh. Padahal kita kata Asmaul Husna tu 99 nama Allah. Boleh tak kita kata lama dah aku dah kata Allahu Akbar, nak kata Ar-Rahman pula? Sebab Ar-Rahman pun nama Allah. Ar-Rahmanu Akbar, maka tiada sah takbir dia. Kita kata lafaz lain tapi makna maha besar juga kita kata. Al-Azim, Al-Azimu Akbar, boleh ke tak? Tiada sah takbir dia. Sebab lafaz takbir hanya lafaz yang tertentu dengan lafaz jalalah sahaja, yakni lafaz Allah. Itu dia. Dan lafaz akbar. Akbar kita kata
Kita takbir Allah dah. Lepas tu lafaz al-akbar kita nak ganti lafaz lain. Nah, nak ganti lafaz apa? Azim. Boleh ke tak? Allahul Azim. Allah Maha besar juga. Maka jawab dia tak boleh. Kerana lafaz takbir itu hanya tertentu dengan lafaz Allahu Akbar sahaja. Itu dia. Kalau kita nak bubuh sifat sikit, boleh. Tak jadi mudarat lagi, mana boleh lah. Tapi yang paling afdal sekali kita takbir Allahu Akbar. Itu yang paling afdal. Kalau kita kata nak bubuh Allahur Rahimu Akbar, boleh ke tak? Allahur Rahimu Akbar. Bubuh sifat Ar-Rahim. Bermula Allah yang amat buat baik kepada hambanya, lagi pula yang maha besar. Kata ulama, tak boleh. Sekadar tu boleh lagi, tak cedera. Mana tak batal dak takbir dia sah. Sekadar tu. Ataupun dia bubuh alif lam pada akbar. Allahul Akbar. Maka dalam fiqh kata boleh lagi sekadar tu. Mana kata wala yadurru takhallulu ada'it ta'rif. Tiada jadi mudarat oleh menyelangi mana adat ta'rif. Adat ta'rif ni alif lam, setengah daripada adat ta'rif alif lam. Dia buat alif lam pada akbar. Allahul Akbar. Kalau kita dengar tu imam takbir gitu, sah lagi takbir dia, tak ada apa. Boleh kita ikut dan sekadar tu. Ataupun kita dengar imam kata Allahur Rahimu Akbar, sah lagi takbir dia, boleh kita ikut. Baik. Habis kat tu dah. Itu lafaz Allah. Lepas tu dia ada pula tu. Nak takbir ni tak boleh kita panjang hamzah. Alif Allah tak boleh panjang. Jangan nak kata Allahu Akbar. Tu salah. Makna pun dia makna lain. Orang panggil makna istifham. Allahu Akbar. Nak jaga takbir tu. Dan tak boleh kita panjang bar. Tak boleh panjang bar. Kalau panjang bar makna pun lain. Allahu Akbar. Panjang tu tak boleh. Salah dah tu. Tak sah dah sembahyang dia tu. Tak sah takbir dia. Sebab makna tu lain. Akbar bukan makna maha besar. Orang panggil ada satu alat permainan. Satu nama, satu alat permainan. Jadi tak betul. Jangan bubuh sa'du pada akbar. Macam mana? Allahu Akbar pun tak betul juga. Tu dia. Panjang pada Allah boleh. Allahu Akbar. Tu dia. Tu. Habis kat tu. Tu takbir pun kena benar betul. Azan pun sama. Kalau panjang akbar tak sah. Tak dapat pahala lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sah. Tak betul lah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu betul. Bar tak boleh panjang. Sama ada takbir dalam sembahyang ataupun takbir azan. Tu dia. Nak berlagu tak apa. Tapi berlagu kena tempat dia. Baik. Itu rukun yang kedua. Takbiratul ihram. Takbir ialah lafaz Allahu Akbar. Adapun mengangkat dua tangan ini sunat. Sunat suku pula. Tak mengangkat tangan sah. Dia masuk. Allahu Akbar. Terus letak tangan sini selalu dah. Jawab dia tak ada masalah. Sebab akad tangan tu sunat. Tapi kalau kita tak angkat tangan tak dapat pahala sunat. Tu dia. Sunat kita mengangkat dua tangan pula.
Ngangkat apabila mula takbir, Allahu akbar, hadwa mankibai, membetulkan dua bahu kita. Tu dia. Jangan rapat gini. Nah, hadwa mankibai. Tu dia. Jangan betul gini. Dalam sembahyang ni, setiap anggota kita ni nak cenderung kepada kiblat. Nah, bokok sikit. Allahu akbar. Letak tangan, itu sunat. Tadi hak tu sunat suku pula. Ni dak bercara masalah rukun dulu. Ialah takbiratul ihram. Baik. Habis. Ats-tsalitsu. As-salisu, bermula rukun yang ketiga. Nah, rukun yang tiga yang kita kena buat ni. Rukun-rukun mesti kita kena buat. Cukup 17 rukun dalam sembahyang, barulah sembahyang kita tu dibilang kata sembahyang yang sempurna. Dia kata ats-tsalitsu ialah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Bermula rukun yang ketiga ialah al-qiyam, berdiri betul, 'alal qadiri, di atas orang yang kuasa, fil fardi, mana bin nisbati ilal fardi, dengan nisbah kepada sembahyang fardu. Dan nisbah pada sembahyang fardu ni kita boleh faham sini, makna kalau sembahyang sunat kita nak duduk tak ada masalah, tapi pahala separuh lah. Kita puasa nak berdiri, tapi kita duduk dah, malah nak berdiri, nak sembahyang sunat qabliyah ke sembahyang sunat ba'diyah, kita malah nak berdiri, kita takbir Allahu akbar, jawab dia sah, tapi pahala tu tak penuh lah, less separuh.